Dan hari ini saya disertai oleh 5 orang tetamu. Pertama sekali Dato' Arman Azhar Abu Hanifah adalah Senator Dewan Negara dan Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Dato' Muhammad Rafiq Naizam Muhyiddin adalah Naib Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia. YB Howard Lee, Adun Pasir Pinji dan juga Ahli Jawatan Kuasa Tertinggi Pusat DAP. Dr. Abu Hafiz Salihuddin, Ketua Pejuang Muda Malaysia dari Parti Pejuang Tanah Air dan baru-baru ini Gerakan Tanah Air, GTA, dan last but not least, satu-satunya bunga kita hari ini diapit oleh 4 orang kumbang. Dr. Tricia Yeo adalah CEO atau Ketua Pegawai Eksekutif NGO Ideas Malaysia. Terima kasih semua kerana datang ke studio awal ini. Sama-sama. Terima kasih atas jemputan. Saya mahu mulakan dengan Dato' Arman. Ya, saya. Satu-satunya gagasan adalah Barisan Nasional yang meminta PRU15 disegerakan. Secara spesifiknya UMNO yang paling lantang dalam isu ini. Mengapa BN fikir PRU15 perlu disegerakan? Pertama, apabila kita melihat dalam situasi politik tanah air hari ini, rakyat rata-rata mahukan sebuah negara yang stable. Mereka ingin melihatkan negara yang boleh memacu ke hadapan dalam keadaan ekonomi dan juga kebajikan, terutama selepas kita lalui pandemik COVID-19 dan sebagainya. Dan inilah masa sesuai bagi saya untuk negara memilih dan memberi mandat baru kepada sebuah kerajaan. Kalau kata pilihan raya ini ditunda dan dipanjangkan, saya lihat rata-rata orang cakap foreign investment, pelabur-pelabur luar agak sukar untuk datang dan yakin terhadap negara kita. Kerana itu pentingnya untuk sebuah parti untuk meletakkan keutamaan negara kita, keutamaan rakyat kita. Sebab itu UMNO mengambil ketetapan untuk melaksanakan pilihan raya dalam masa terdekat atas dasar kepentingan rakyat, kepentingan negara dan untuk menstabilkan suhu politik tanah air. Sebab itu UMNO khususnya memikirkan jalan terbaik untuk mendapatkan sokongan dan mendapatkan keyakinan daripada negara luar adalah kembali mendapat mandat semula daripada rakyat untuk kita pastikan mana-mana parti yang ada pada hari ini diberikan mandat untuk terus mentadbir negara kita. Tapi kita lihat kebanyakan mesej yang sering disuarakan oleh pimpinan UMNO. Sebagai contoh, Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi hanya bulan lepas mengatakan segerakan PRU atau UMNO Barisan Nasional akan tewas. Jadi adakah ini menampakkan bahawa perspektifnya adalah bukan itu, tapi yang utamanya adalah strategi politik, dan mungkin ada yang mendakwa ia sedikit selfish kerana mereka pentingkan parti itu menang dan kerana itu mereka mahu PRU diadakan sekarang? Saya tak setuju dengan pandangan yang dikeluarkan rata-rata oleh golongan-golongan atau tangan-tangan nakal yang mengatakan UMNO desak pilihan raya ni kerana kepentingan parti dan sebagainya. Kita lihat apa yang berlaku dalam negara kita. Contohnya, 7 pilihan raya kecil sebelum ini dimenangi oleh Barisan Nasional dan sebagainya. Kerana apa? Untuk menstabilkan politik tanah air. Kemudian kita buat pilihan raya negeri di Melaka. Saudara Rafiq pernah menjadi calon di negeri Melaka. Untuk maklumat, saya dengan Rafiq ni kawan lama. Sama-sama berjuang dalam parti UMNO dan sebagainya. Cuma hari ini dia berada di parti yang berbeza. Terutama sahabat saya Howard, saya dengan Howard rakan satu lokap sebelum ni. Walaupun beza pandangan politik dan sebagainya, tetapi kita berduduk semuanya memikirkan tentang negara kita. Sewaktu perhimpunan bersih melawan Gerakan Baju Merah, masuk lokap satu ketika. Tetapi hari ini bagi saya the politic landscape have changed. Lebih dinamik, lebih progresif. Kita kena letak keutamaan negara kita. Terutama selepas pandemik COVID-19 yang saya beritahu tadi. Sebab kalau kita masih lagi gagal untuk mendapat mandat rakyat ataupun suara rakyat, bagaimana masa hadapan negara kita? Sebab itu apabila Presiden menyatakan pentingnya untuk melaksanakan pilihan raya dalam masa terdekat, bukan kerana kepentingan peribadi beliau, bukan kerana kepentingan politik ataupun kepentingan parti UMNO itu sendiri, tetapi meletakkan keutamaan, kestabilan politik tanah air. Sebab pentingnya hari ini untuk rakyat, hari ini sebenarnya dah jelak dengan permainan politik oleh mana-mana parti politik. Pertama kali dalam sejarah negara, kita bertukar kerajaan 3 kali dalam satu penggal. Rakyat merasakan enough is enough, it's time to give back the mandate kepada rakyat. Tetapi untuk berlaku adil, pertukaran kerajaan tu banyak juga dibantu oleh UMNO, sebagai contoh langkah Sheraton. Ya, langkah Sheraton itu kena tanya saudara Rafiq. Beliau salah seorang Perdana Menteri ketika itu daripada parti Bersatu. Kena tanya pada dia. Nanti soalan ni tanya balik pada sememangnya dia. Semua soalan, sama ada kritikal atau tidak kritikal, akan kita tanya kepada semua untuk berlaku adil. Tapi langkah Sheraton kena bincang. Sememangnya kita akan dalami isu itu. Sebab yang gugurkan kerajaan adalah daripada Bersatu sendiri. UMNO apabila dipanggil untuk berbincang, kerana itu daripada awal UMNO turut serta kerana nak menstabilkan suhu politik tanah air. Kalau kata kerajaan runtuh ketika itu dalam keadaan negara sedang menghadapi pandemik COVID-19 dan sebagainya, bagaimana? Kerana itu UMNO turut serta kerana bukan kerana nak kejar kuasa, tetapi lebih memikirkan kestabilan politik.
Itu yang perlu diambil kira. Yang bakar kerajaan bukan UMNO. Yang bakar kerajaan parti beliau. Tapi sekarang satu kerajaan tak ada masalah. Okey, Kongsi kuasa. kita akan bagi ruang untuk Dato' Rafiq beri respon sebentar saja lagi. Tapi sementara kita menyentuh topik PRU15 ni, saya mau pergi ke hujung sana dahulu. YB Howard, PH sudah tentu sebenarnya lantang sejak belakangan ini. PRU15 tidak patut disegerakan. Mengapa? Dia ada berbagai alasan atau berbagai asas. Antaranya adalah sekiranya kita turun ke kedai kopi, kita pergi ke di luar lapangan, kita dengar rata-rata peniaga kecil dan besar kata, barulah ni bisnes kembali ke satu tahap yang kita boleh kembali berrezeki. Tertibanya kamu kata nak pilihan raya pula. Kesianlah kat kami peniaga kecil. Inilah antara yang kita dengar di lapangan. Sudah tentu apa yang disebutkan oleh sahabat saya Arman, satu lokap, ya, ada asasnya apabila ada yang menyatakan bahawa pilihan raya segera akan kembalikan. Tetapi kenapa kita tak dengar waktu mereka nak membantu untuk bina satu kerajaan yang baru, lepas tebuk atap lah nak guna apa juga nama je, bila digugurkan satu kerajaan dengan satu parti lompat satu parti ke satu gagasan yang lain, waktu tu kenapa mereka tak kata nak pilihan raya waktu tu? Saya boleh masuk tak? Boleh, sila. Bagilah Betul. teman Habib. Okey. Dia sebenarnya kalau kita tengok pendirian UMNO ketika itu, kita mahukan pilihan raya. Tapi Kita tak jadi. menyatakan mahukan Tak sokong lah dapat Okey, pilihan raya, okey. tapi kamu sokong juga. Tetapi So itulah Wajib kesudahannya. kita kena betulkan Kesudahan dengan penjelasan, naratif yang penjelasan. disampaikan Okey. ketika itu. Dato' Arman, Apabila yang di-Pertuan Agong mengeluarkan titah, UMNO Ya. sejak dulu menghormati isu-isu raja-raja. Bila titah tuanku mengatakan jangan ada pilihan raya disebabkan faktor pandemik COVID-19, tolong bincang untuk mencari jalan lain. Kerana itu UMNO berbincang untuk memastikan tidak ada masalah. Jadi isu ni bukan antara isu UMNO ni. Jadi kenapa sekarang ni kena bincang, kena desak, bukan hantar dan titah Okey. mencari YB Howard. atau Okey, Dato' Arman, kita sudah tentu pergi ke yang di-Pertuan Agong Tapi- untuk meminta, Howard, memohon. Dia ada lain panel ni. Kita Kenapa? cakap dulu. Kenapa sekarang tak memohon? Kerana kita Okey. konsisten dengan pendirian kita. Kita mau Itulah. mandat diberi Kita- kepada rakyat kembali. Pada pengakhiran kesemua naratif yang kita nak lontarkan ini, kesudahan yang kita mengejarkan. Kesudahan yang dikejarkan oleh UMNO adalah pilihan raya segera yang dibawa oleh DAP dan juga Pakatan Harapan. Okey, jadi adalah sekarang kita mengapa perlu ada PRU15 kestabilan ekonomi yang ada optionnya untuk dikekalkan dengan Okey. belum adanya pilihan raya dengan fixed term. jadi sebab itu PH tak setuju PRU15 disegerakan. Mungkin pasal dia orang takut kot. Okey, tapi bagaimana? Soalan tu pun saya akan tanya kepada semua juga. Mengapa UMNO takut kalah, kami pula dikatakan takut kalah. kita patut contohi Dato' Rafiq. Dia kena serang pun dia relax saja dulu, tunggu ruang untuk dia memberi respon. Dato' Rafiq sangat relax. Tapi satu soalan saya nak bagi lagi kepada YB Howard sebelum saya pergi kepada Dr. Abu Hafiz dan juga Dr. Trisha. Selama ini Pakatan Harapan banyak melabelkan kerajaan BNPN ini sebagai kerajaan yang tidak ada mandat. Itu antara label yang sering diguna pakai. Jadi sekarang mengapa tidak mahu PRU disegerakan untuk beri peluang rakyat pilih untuk beri mandat? Tidak pernah kita kata kita tak mau pilihan raya. Kita hanya kata biar penggal ini dihabiskan sepenuh-penuh 5 tahun. Supaya stability ekonomi yang kita kejarkan sekarang, yang kita perlukan sebagai satu ekonomi dan negara bangsa, boleh kita sampaikan kepada rakyat. Itu saja. Bila sampai pengakhirannya, mungkin suku 1 tahun depan, atau kalaulah katakan pilihan raya dijadikan sebab bubarnya parlimen pada hujung tahun ni, kun fayakun biar sajalah. Kita lawan jugalah, tak ada masalah. Okey. Tapi apabila ada hujah-hujah kata yang kami yang lengah-lengahkan, tak masuk akal. Kita pembagang, nak lengah apa? Kita bukan agung, kita bukan parti, bukan Perdana Menteri, nak lengah apa? Ini saya setuju kan. Ha. Okey. Demo Kita Perdana bagi Menteri. peluang, kita kan? bagi peluang kepada yang lain juga untuk berbicara. Untuk kita break sikit tension sekarang ini, kita pergi ke seorang yang neutral. Saya rasa neutral. Arman dengan saya tak pernah tension tu. Ideas perdebatan itu adalah sangat sihat. Itu yang kita alu-alukan. Okey, untuk break the tension, Dr. Trisha. Dr. Trisha adalah satu-satunya tetamu yang non-partisan di sini. Adakah PRU15 patut disegerakan atau tidak dan mengapa? Okey, so sebelum saya jawab, terima kasih atas jemputan ini. Saya ingin mungkin menjawablah kepada usul yang dibangkit oleh kedua-dua saudara sini. Sebenarnya pada hakikatnya saya rasa kita semua mesti terima bahawa
negara kita adalah berdasarkan demokrasi berparlimen. Jadi sekiranya ada apa-apa perubahan kerajaan in between elections, itu adalah satu perkara yang sah. Itu adalah perkara yang sah sebab ini pernah berlaku di negara-negara lain yang berdasarkan demokrasi berparlimen juga, di mana ahli-ahli parlimen memang mempunyai hak mereka untuk menentukan antara satu sama lain kerajaan yang ingin mereka membentukkan. Jadi kerajaan yang walaupun ada setengah daripada kita yang tidak terima langkah Sheraton dan sebagainya, tetapi di bawah undang-undang itu adalah satu kerajaan yang sah. So itu adalah satu titik yang kita semua patut menerima lah. Selagi perlembagaan kita tidak diubah suai, itu adalah kerajaan yang sah. So itulah adalah satu. Tetapi keduanya ialah, saya rasa kedua-dua saudara di sini menyatakan ataupun membangkitkan isu kestabilan ekonomi. So itu adalah sesuatu benda yang kita semua mahu. Kestabilan ekonomi, kestabilan politik untuk adanya investment, FDI dan sebagainya. Tetapi saya rasa kita tidak boleh mengaitkan perkataan kestabilan itu dengan mana-mana parti. Maksudnya kestabilan itu adalah tidak kestabilan itu bukan hak yang boleh dikuasai oleh mana-mana parti ataupun mana-mana kerajaan. Dan kestabilan itu bukan tentang PRU juga. So ini adalah satu falsafah yang baru yang saya ingin bawa di sini. Jadi PRU 15 kalau kita adakan atau kita segerakan, tak semestinya ia akan mengembalikan atau meningkatkan kestabilan. So sekiranya ada PRU 15 sekarang ataupun esok, adakah kita akan mengembalikan kestabilan politik sebelum 2018? Sebab kestabilan yang diingini oleh rakyat ramai mungkin adalah kestabilan di mana ada satu parti yang dominan di negara, dan sekarang ini disebabkan oleh fragmentation politik dan sebagainya, kita tidak akan pulang kepada situasi di mana ada satu parti dominan di negara kita. So itu adalah satu isu yang saya rasa kita mesti menerima. So last point ialah untuk mencapai kestabilan ekonomi dan kestabilan politik, sebenarnya apa yang kita mahu ialah institusi yang kuat. Institusi yang kuat, kerajaan dan perkhidmatan awam yang kuat, yang diberi mandat untuk menjalankan tugas-tugas mereka tanpa mengira parti-parti yang koalisi ataupun parti di kerajaan. Itulah yang akan membawa kestabilan untuk ekonomi. Business sector tak peduli siapa yang menjadi kerajaan. Apa yang mereka peduli ialah adakah undang-undang akan diikuti, is there rule of law, institusi yang kuat, semua trust in institutions, itulah yang paling penting dari segi kestabilan. Ya, dan pasca PRU 15 kebarang kalian berlaku. Saya nak tanya Trisha, 2 minggu kebelakangan ni, rating kerajaan hari ini di bawah pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri selepas kes-kes dibicarakan, adakah positif atau negatif? Rule of law, daripada sudut rule of law. Dari sudut rule of law yang memang positif. Okey, terima kasih. Memandangkan Dato' Arman membangkitkan poin itu, bahawa saya pada soalan seterusnya, maaf saya nak tanya, saya merancang untuk bertanya kepada Dr. Abu Hafiz dan juga Datuk Rafiq tadi, tapi kita sentuh Tapi tak adil kita bagi dia bercakap sedikit dulu berkenaan dengan itu. Okey. Apa respon Datuk pada kritikan bahawa UMNO nak cepatkan PRU 15 kerana ingin menyelamatkan pemimpin yang ada kes mahkamah sekarang? Ini yang dimainkan oleh pihak pembangkang. Sedangkan kita lihat bagaimana Perdana Menteri hari ini, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyatakan tidak akan mengganggu ataupun mencampuri urusan hakim. Dan ini telah dibuktikan melalui kes-kes yang disebutkan. Jadi ini menunjukkan, yang menceritakan kita ingin mendesak dan sebagainya, ini hanya permainan tangan-tangan nakal untuk menjatuhkan kredibiliti. Adakah itu kerajaan? Adakah boleh ia membawa kepada manfaat kepada Perdana Menteri untuk tidak mencampur tangan kerana ia memberikan kelebihan Kita kepada faham Sudah tentu. dalam keadaan hari ini, Syabas, tahniah. dalam keadaan hari ini, yang penting adalah untuk kita mengangkat rule of law. Kerana hari ini kalau kita sebagai pimpinan politik tidak menghormati rule of law, apa akan jadi imej negara kita? Hari ini apabila Datuk Seri Ismail Sabri mengambil pendekatan menghormati rule of law, hari ini kita negara-negara luar melihat Malaysia dalam sudut yang berbeza. Ia tidak melihat sebuah pemimpin yang dikatakan dia akan ikut desakan dan akan ikut saja. Maka penghakiman terhadap Datuk Seri Najib itu adalah wajar dan perlu untuk kita disokong. perlu menghormati keputusan mahkamah. Demokrasi. Berbeza dengan apa yang Presiden UMNO katakan. Tidak, kita menghormati, tetapi kita cuma minta disemakkan kembali
judgement keputusan tersebut. Okey, Datuk Tetapi Arman. kita menghormati keputusan yang telah Dato' Arman, dikeluarkan oleh okey, mahkamah. Dato' Arman. Sekiranya BN menang, majoriti cukup dengan sendirinya pasca PR15, adakah Barisan Nasional akan memberikan jaminan tidak berbelah bahagi, tidak akan mengganggu gugat atau memberikan sebarang tekanan secara langsung atau tidak langsung kepada kes-kes mahkamah yang melibatkan pemimpin dalam apa jua cara sekalipun selepas begitu ini? mudah. Kita lihat apa yang berlaku hari ini. Ia menunjukkan pimpinan di bawah kerajaan keluarga Malaysia, di bawah pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob konsisten. Ya, apa yang berlaku sekarang kita semua sudah lihat itu terbukti. berpegang Tapi kepada konsep rule of selepas ini jika BN katakan mempunyai kuasa secara Ini mutlak, orang cakap permainan perseptif untuk menciptakan persepsi bahawa ianya akan berubah. Tapi mengenali tubuh badan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, beliau seorang yang firm dengan keputusan beliau. Jikalau diberikan mandat, jikalau kata rakyat memberikan mandat kepada beliau untuk menjadi kembali menjadi Perdana Menteri, saya yakin beliau akan terus mengangkat Perdana Menteri pilihan itu adalah satu-satunya yang belum bersuara Datuk Rafiq. Kita bagi ruang sikit. Datuk Rafiq tersengih sikit setelah tadi. Ada sebarang perkara yang ingin ditambah atau beri respon? Ya, tadi soalan yang dikemukakan oleh Lokman berkenaan dengan wajarkah PRU 15 diadakan ketika ini. Saya berpendapat bahawa kita baru beralih daripada fasa pandemik kepada endemik. Sempadan negara baru dibuka, perniagaan baru mendapat prestasi yang agak baik berbanding dengan sebelum ini. Maka itu adalah salah satu faktor yang saya nampak fokus kita ini tidak harus kepada berpolitik semata-mata. Kerana selain itu kalau kita lihat faktor pengumuman yang dibuat oleh beberapa kerajaan negeri yang menyatakan bahawa sekiranya pembubaran diadakan awal, ianya tidak akan melibatkan kerajaan-kerajaan negeri tertentu. Kita ambil contoh PAS, dah buat kenyataan bahawa mereka tidak akan terikut-ikut dengan rentak sekiranya kerajaan pusat terbubar. Begitu juga dengan sesetengah kerajaan negeri di bawah Pakatan Harapan. Apa komplikasinya? Komplikasinya ialah kalau kita mengadakan pilihan raya umum dan ada lagi pilihan raya negeri dan pilihan raya negeri dan sebagainya, ini memberi satu tambahan kos, kos pengurusan pilihan raya. Kita tahu bahawa rakyat tengah susah, tetapi kita nak belanja lebih. Kenapa tak boleh tunggu sehingga lagi berapa bulan saja lagi? Kita nak apa? Melaka dah habis pilihan raya negeri. Kalau kita lihat di Melaka dan Johor, dia berlaku pertambahan kos. Kalau diadakan pilihan raya negeri dan pilihan raya umum bersekali, jumlah wang yang dapat dijimatkan, wang rakyat itu jauh lebih besar. Maknanya Saudara Rafiq tidak setuju pilihan raya negeri. Saya bukan sebolehnya, sepatutnya pilihan raya bukan saja di Melaka. Di mana-mana negeri pun sepatutnya, sebagai contoh di Johor hari itu, tak ada siapa pun tarik sokongan daripada. Tetapi bukankah datang Sri Muda yang saya kata nak tekan locin? Tapi dari segi implementasinya tidak dibuat. Maknanya ada kenyataan yang dikeluarkan. Okey. Apa respon? Saya nak apa respon? Silakan. Saya paling kurang bercakap kan. Boleh. Tapi ini kita berlaku adil. Sila. Okey. Kita cakap panjang. Mari kita cakap panjang. Okey, siap. Tambahan pula. Sekarang ni kalau kita tengok kajian daripada segi cuaca. Cuaca? Ya, Jabatan Meteorologi memperlihatkan bahawa daripada awal bulan September dan juga yang ke atas ni sehingga November, kita akan ada satu perubahan cuaca dan akan memberi kesan kepada banjir. Sepatutnya kerajaan hari ini memberi tumpuan merangka strategi. Bagaimana kita nak pastikan jangan berlaku lagi senario seperti banjir yang sebelum ini, yang ramai rakyat yang tidak dapat pembelaan yang sewajarnya. Di bawah Datuk Latif Ya. Datuk Latif kan? Saya jarang setuju dengan Rafiq, tapi ini saya setuju. Ya. Tapi yang jaga banjir. Boleh tak saya habiskan? Okey, kita bagi Okey. So, apa tumpuan sekarang ni? Tumpuan sekarang ni patut kita buat strategi, merangka strategi. Bukan saja kementerian atau menteri terbabit. Kita, kerajaan secara keseluruhannya melibatkan Barisan Nasional juga. Jadi kita kena tumpu yang itu. Kenapa kita nak tumpu, nak berkempen, nak buat pilihan raya? Kita tak tahu ke rakyat tengah susah sekarang ni? Banjir akan menimpa negara kita. Sepatutnya kita buat persiapan itu. Jadi saya nak beritahu bahawa satu, kenaikan kos. Dia memang tak ada siapa boleh nafikan. Arman pun tak boleh nafikan bahawa kalau kita buat pilihan raya dulu, zaman dululah masa BN stable, kita buat dan raya negeri dan juga
PRU sekali, memanglah kosnya jauh lebih jimat daripada kita buat pilihan raya umum, pilihan raya negeri, satu negeri. So yang ini prioriti kita apa? Nak belanja duit untuk semata-mata kerana kepentingan politik ataupun kita nak tumpu kepada rakyat? Apa respon Datuk kepada kritikan yang mengatakan bahawa Perikatan Nasional mahu membeli masa antara sebab mereka tidak mahu adakan PRU sekarang kerana mereka tidak yakin dengan kekuatan sendiri? Ya, saya fikir tak ada satu parti yang boleh mendabik dada ketika ini mengatakan bahawa dialah berada pada posisi yang terkuat untuk berhadapan dengan pilihan raya umum ke-15. Tapi contoh. UMNO nampaknya berpendirian sebegitu. Betul Saya ambil contoh bahawa kata presidennya. Bos Arman, Perdana Menteri kita Datuk Seri Ismail Sabri ni berkata bahawa beliau bimbang kalau berlakunya pilihan raya akan berlakunya parlimen tergantung. Begitu juga dengan Tengku Razali Hamzah pun daripada UMNO sendiri menyatakan bahawa secara pendirian bahawa berkemungkinan besar ialah parlimen tergantung. Jadi maksudnya tadi kata apa? Dia sebenarnya ketika ini bukan soal isu Perikatan Nasional tidak yakin. Hanya kerana kita nak jadikan justifikasi apa? Johor dan Melaka. Itu tak boleh jadi satu kayu ukur. Keadaan, bagi saya habis. Keadaan di Kelantan, di Terengganu, mungkin berbeza. Kelantan, Terengganu mungkin berbeza. Di Selangor, saya tak fikir Barisan Nasional terlalu kuat. Kalau kuat, saya fikir dah berapa penggal, dah kalah. Dan tak payahlah bersama dengan PAS pun. Ya, jadi, saya nak beritahu kat sini bahawa kita nak kena tengok keadaan hari ini. Kalau ada satu pihak kata kerana Perikatan Nasional takut, Barisan Nasional terlalu yakin, saya fikir kita kena tengok juga case by case basis, ikut negeri, tengok. Mungkin di Pahang Barisan Nasional kuat, mungkin di Selatan ada sedikit kekuatan. Tapi kalau kita lihat di Kelantan, Di Melaka? di Terengganu, di Melaka pun Arman, kalau you tengok balik satu seat by seat, banyak yang, saya ambil contoh, berapa banyak kursi yang kita kalah bawah 1,000. Maksudnya dalam keadaan peratusan keluar mengundi 60%. Ya. Dan keadaan di Melaka hari itu tidak ada pengundi muda 18 tahun dibenarkan mengundi seperti di negeri lain. Jadi kita masih memberi saingan yang sengit kepada Barisan Nasional. Jadi Tapi banyak kesudahannya pun kalah sehingga- jugalah. Di Johor ada, di Johor kita ada. tak boleh, Kesudahannya kalah kita jugalah. tak boleh mengambil senario pilihan raya negeri sama dengan pilihan raya umum. Pilihan raya negeri kita nak pilih kerajaan dan juga kita nak menentukan siapa menjadi menteri besar. Tetapi bila pilihan raya umum, kita nak menentukan kerajaan dan siapa yang mentadbir sebagai Perdana Menteri. Okey, apa yang YB Howard sebut tadi berkenaan dengan PAS tu agak menarik. Okey. Muafakat Nasional UMNO dengan PAS ni. Ya. Apa pendirian Perikatan Nasional sebenarnya berkenaan dengan Muafakat Nasional ni? Kerana okey, ini senario dia. Ya. PAS sudah tentu parti komponen PN. Palang Parti Rakan Perikatan Nasional. Ya. PN. Perikatan Nasional. Entah mana lah. Entah N mana. Sudah tentu Muafakat Nasional ini nampaknya agak orang cakap susah sukar untuk kita ramal. Ya. Jadi adakah mereka setuju PAS untuk foster hubungan dengan Barisan Nasional dalam Muafakat Nasional? Kalau mereka buat begitu, mereka tu siapa? Perikatan Nasional. Okey. Dan bersatu. Kerana jika mereka restu PAS dalam Muafakat Nasional, ia seolah-olah menarik kekuatan daripada Perikatan Nasional. Tapi mereka mungkin tak mahu upset PAS dan kata jangan gabung dalam Muafakat Nasional. Jadi apa pendirian sebenarnya? So Lokman, kita kena tengok balik pendirian PAS. Muafakat Nasional ini, PAS tidak mahu bukannya dalam kerangka UMNO dan PAS saja. Cuba lihat berapa kali kenyataan Tuan Guru Haji Hadi menyatakan bahawa perlu ada melibatkan parti bersatu bersama. Kalau kita nak flashback balik panjang, ada tawaran-tawaran surat daripada Presiden UMNO dan juga Presiden PAS untuk menyertai muafakat ini. Tapi tak apalah, itu kita letak tepi kerana UMNO dah buat ketetapan tidak mahu bersama bersatu. Tetapi saya faham sebagai pemimpin daripada Bersatu dan juga Perikatan Nasional, Bersatu faham bahawa hasrat PAS ini dia agak ideal, mahu melihat penyatuan ummah macam mana yang kita berlaku dalam kerajaan hari ni lah. Bersatu ada, UMNO ada, PAS ada. Tetapi hakikatnya tuan-tuan, kalau kita lihat sebenarnya untuk mencapai ke arah itu, kita lihat kenyataan-kenyataan pemimpin UMNO sendiri pun dah menolak PAS. Dan saya dah bercakap dengan beberapa pemimpin PAS, pemimpin kanan PAS. Dia kata bahawa dia nak PAS nak menyampaikan mesej bahawa kalau adalah yang bertindak tidak mahu penyatuan ummah ataupun orang Melayu ni, biarlah dilihat UMNO yang menolak. Bila sampai masanya, kalau UMNO pun sekarang kita tengok Ketua Perhubungan Kelantan UMNO, Ketua Perhubungan Kedah UMNO, Ketua Perhubungan UMNO Terengganu, semuanya dah buat kenyataan di negeri-negeri yang PAS ni. Even Datuk Seri Mahathir Khalid pun sebagai naib presiden katanya mungkin berbeza pendapat kerana orang Ismail Sabri dan sebagainya. Tetapi Datuk Seri Mahathir Khalid yang menteri pun sekarang ni buat kenyataan UMNO akan rampas daripada PAS daripada Kedah. Jadi mana mungkin kalau realitinya
Walaupun itulah hasratnya Luqman. Tetapi hakikatnya saya fikir, saya dah bercakap dengan banyak pemimpin PAS, mereka akui sukar, dan kalau terpaksa mereka akan terus berada bersama Perikatan Nasional menentang Barisan Nasional. Dato' Arman, saya nak tanya satu soalan satu ayat ini je. macam dah jadi Sebenarnya lantai yang Dewan saya Rakyat. dengar ni saya lagi confused tau. Daripada jawapan yang Rafiq bagi tu, saya ni double confused. Sekarang saya tak tahu ni Pahla atau Bersatu ni yang makan 2 kolam ke renang 2 talam. Dua-dua pun saya tak tahu yang Dia mana. bukan soal makan 2 kolam. Kita kena faham bahawa hasrat PAS ni adalah nak memperlihat bahawa ketiga-tiga parti Melayu ini bekerjasama seperti mana kerajaan ini. Tapi realitinya UMNO pun tidak menerima PAS. Dengar ni. Sabar dulu Saudara Rafiq. Ya. Walaupun baju biru luarnya Tak payah buat spekulasi. Masih lagi. Tapi baju Datuk paling mahal sekali kat sini. Jadi saya nak bagi tahu Man, ini kenyataan MN ke UMNO ke BN? Ini saya nak bagi tahu apa yang berlaku okey, terhadap PAS baru-baru ini di Kedah. Keputusan PAS di Kedah. Keputusan PAS di Kedah, mereka masih lagi membuka pintu rundingan antara UMNO dan PAS dalam muafakat Keputusan nasional. UMNO bagaimana? Keputusan UMNO senang. Kita will go solo. Tetapi tidak menutup pintu rundingan. Okey, Dato' Arman, apa respon? Pasca pilihan raya. Ya. Itu pasca pilihan raya. Apa respon UMNO kepada kritikan yang mengatakan bahawa Muafakat Nasional ni UMNO seolah-olah habis madu sepah dibuang kerana saya tak habis soalan lagi. Tak ada masalah. Kerana pada ketika itu Pakatan dia- Harapan berkuasa, mereka ada yang mengatakan mainkan isu perpaduan Melayu Islam, isu perkauman untuk bergabung dengan PAS ketika mereka masih lemah. Tapi Buat perhimpunan apabila lagi. mereka detect mereka cukup kuat, tidak lagi perlu PAS, mereka buang PAS. Apa respon? Ini yang cakap suara-suara nakal daripada orang luar lagi. Madang nakal. Sebab saya nak bagi tahu, untuk maklumat, UMNO tetap konsisten. Kita beri masa kepada PAS beberapa bulan. Sehingga akhirnya dalam politik, sebuah parti politik perlu membuat ketetapan. You nak pilih Bersatu ke you nak pilih UMNO? There is no one way ticket. Saya nak You nak pilih siapa? Kalau you kata you nak bersama Bersatu, we go solo. Okey, kita gentleman, kita bagi Dr. Trish jawab. Saya nak so cadangan yang mungkin adalah cadangan yang baru, tetapi saya nak menimbulkanlah satu persoalan yang mungkin YB di sini ataupun Soalan pula. boleh menjawab juga, iaitu pada pendapat saya mungkin tibalah masanya untuk mungkin ada koalisi politik yang berbeza pada peringkat tahap di setiap negeri lain, Ya, ini saya setuju. ataupun di peringkat persekutuan. Maksudnya mungkin tiba masanya desentralisasi, bukan not just decentralization of administration, tetapi desentralisasi dalam parti politik juga mungkin ini sudah tiba masanya, di mana negeri-negeri boleh membuat keputusan mereka untuk membuat negotiation. Sememangnya kita akan bincangkan itu dalam untuk segmen parti seterusnya, Dr. tersebut. Trisha. Terima kasih Ya. atas input. Tapi sebelum kita berhenti rehat, kita setuju untuk bagi ruang Dr. Hafiz jawab. Dah lama dia tunggu, kesian dia kat situ. Okey, Dr. Abu Hafiz, Parti Pejuang Tanah Air, Gerakan Tanah Air. Apa sebenarnya endgame Pejuang dan GTA? Kerana kita lihat mungkin antara dua saja mereka, sama ada mereka mahu menjadi disruptor atau kingmaker. Kerana maaf cakap, nampaknya kekuatan masih lagi belum cukup untuk challenge betul-betul, walaupun saya tahu sasar 60 kerusi, 120 kerusi dan sebagainya. Jadi apa matlamat akhir Pejuang dan GTA ni? Sebelum saya jawab pada soalan tersebut, saya ingin beritahu bahawa kadang-kadang kita sama-sama, kami berempat di sini adalah ahli politik. Kadang-kadang jawapan ataupun sebab yang kita berikan tu benda yang telah diketahui pun di kalangan rakyat ataupun para pengkaji, pemerhati politik. Cuma yang hilang di situ adalah kejujuran kita dalam menyampaikan hal tersebut. Kalau katakan tentang stability kepada sebuah kerajaan, kita tahu UMNO itu 60 tahun lebih sudah, 70 tahun lebih sudah. Kita tahu perangai UMNO itu bagaimana dan perangai parti politik itu bagaimana. Walaupun Perdana Menterinya itu daripada, tetap tidak ada stability. Ya, ada daripada Bersatu, ada daripada PAS, dan sampai ke hari ini saya belum lagi yakin walaupun saya datang daripada pendidikan pengajian Islam, saya rasa ia adalah satu yang fit untuk menyatakan perpaduan ummah tersebut. Kerana apa sahaja yang dibawa dahulu tidak menjadi seperti mana yang mereka hasratkan di dalam merealisasikan langkah Sheraton tahun 2020. Okey, berbalik kepada soalan iaitu tentang Pejuang dan juga GTA. Mana-mana parti politik ditubuhkan dan bergerak masuk dalam pilihan raya untuk menang. Dan sebab itulah kenapa kami pun sebagai sebuah parti politik ingin menang. Itu yang pertama. Kedua, kami juga tidak bersetuju mengadakan pilihan raya pada ketika ini
dengan berbagai alasan asal rasminya, dengan weather, dengan cuaca, bencana, termasuk juga kos yang kita akan dianggarkan hampir kepada 1 bilion untuk membuat satu pilihan raya ini secara keseluruhan. Dan itu pun kita menjangkakan bahawa peratusan itu sangat rendah dengan kos yang begitu maksimum, sama ada yang datang tu 50%, datang itu 60%, ataupun yang datang turn out itu 80%, kos tetap sama. Sebab mereka tak boleh mengunjurkan berapa, kalau kata 60% itu akan lebih murah, 80% akan lebih mahal. Dan Pejuang sudah tentu tidak boleh menerima Barisan Nasional, dan darahnya itu, luka darahnya itu daripada dipecat dan dikhianati oleh Bersatu itu masih ada lagi. Dan Pakatan Harapan dia ada sejarah lama antara senior-senior itu menyukarkan. Bahkan Presiden kepada Pakatan Harapan pun menggunakan perkataan yang agak berhati-hati, kan? Dia tidak tapi dia tak seteruh ditoreh lah. Okey. Macam yang lain. Itu membawa saya pada soalan seterusnya, iaitu apa end game-nya. Kerana kita lihat, katakanlah pasca PRU15 ada Pejuang ataupun GTA memenangi sebilangan kerusi, tak cukup dengan sendiri, jadi mereka mungkin perlu melihat kepada unity government, iaitu ramai yang setuju, kemungkinan besar seperti yang Dr. Trisha sebut, kita akan ada hang parlimen selepas PRU15. Dalam senario itu, ke mana pergerakan Pejuang dan GTA atas papan catur ini? Kerana BN, Tun Dr. Mahathir tak mahu. Perikatan Nasional pun tak mahu kerana sedih dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang dikatakan khianat, tu perkataannya sendiri. PH pula tak mahu Tun Dr. Mahathir. Sebelum ini mungkin ada harapan-harapan boleh bergabung dengan entiti lebih kecil seperti MUDA dan sebagainya, tapi baru-baru ini MUDA juga dah sertai PH, jadi situ pun dah tak ada. belum terima lagi. Belum terima. Andaian selamat. Jadi apa option yang tinggal pada Pejuang? Apa end game-nya selepas PRU15? Pertama, yang saya suka untuk kita melihat daripada market ini di luar daripada parti politik. Daripada keseluruhan pengundi-pengundi itu, saya kira more than 50% adalah bukan ahli pada parti politik. Lebih kurang 72%. Ya, yang bukan ahli parti politik. Dan ini adalah market yang kita gagal untuk touch. Sebab itu, GTA tidak hanya daripada 4 parti politik, tetapi NGO dan orang perseorangan. Dan ini yang kita cuba untuk tap market ini. Dan ingat, UMNO bukan sebuah parti politik dahulu. United Malayan National Organisation adalah gabungan NGO Melayu sebanyak yang dulu 32. ya, dan kemudian membentuk dan mungkin sejarah ini berulang ataupun tidak, dan itu kami cuba untuk lakukan melalui NGO. Maknanya masih lagi mengikut acuan UMNO itu sendiri. Kita tak boleh nafikan bahawa UMNO antara pengasas kepada parti politik, itu fakta. Saya sebagai orang yang kajian saya tentang sains politik dan juga Dr. Trisha, kita tak boleh nafikan acuan itu adalah daripada UMNO. Bahkan PAS pun datang daripada UMNO. Kita tak boleh nak ada Bersatu, kan? Itu pun sama. Maknanya UMNO ada sebuah parti yang mengkadirkan kepimpinan negara. Dan DAP lah. As you wish. I don't want to say it at this moment. Okay. Dan kemudian bagaimana nanti kalau kita lihat selepas daripada itu berlaku semua daripada, ya, macam saya katakan, dalam kajian mereka yang berada dalam bidang sains politik akan kata kestabilan itu hanya akan dapat seawal PRU16, bukan pada PRU15. Okey, jadi fokus Pejuang adalah PRU16, bukan PRU15. Kami ada fokus secara pendek, sederhana dan juga panjang. Dan apa yang kita perlu lihat bahawa ini proses. Sebab itu Pejuang ataupun GTA itu sendiri melihat bahawa kita perlu, saya perlu terbuka, kita perlu buy time. Kami parti baru, kami memerlukan masa untuk turun ke bawah, untuk memberikan penjelasan, branding. UMNO tak ada masalah, 60-70 tahun. Tak payah kata orang tahu di mana dan apa itu parti politik. Jadi PRU15 bagi GTA seolah-olah PRN Johor, seolah-olah litmus test untuk mereka menilai dan merangka strategi dan membina kekuatan untuk itu juga the battle yang sebenar, iaitu PRU16. Benar, kerana kalau kita lihat dalam beberapa sampling sebelum daripada itu, PRK di Kuala Kangsar dan juga Sungai Besar tidak mencerminkan apa yang berlaku PRU pada 2018. Dan ini dinamika ini terlalu rencam dan automatic voters dan juga undi 18 akan mencatur perkara yang baru. Okey, Dr. Abu Hafiz dan semua wabi-wabi Datuk-Datuk, kita akan berhenti rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dengan lebih banyak lagi perbincangan yang lebih hangat. Mungkin Datuk Arman boleh tukar peranan dengan saya jadi host pun boleh, saya boleh jadi tamu. Kita kembali selepas ini.
Adakah PRU 15 patut disegerakan? Itu soalan utama yang kita bincangkan dan malah debatkan pada hari ini. Saya ada 5 tetamu daripada pelbagai parti dan seorang daripada Ideas untuk memberikan insight dan juga pendapat mereka. Banyak yang kita bincang dalam segmen pertama tadi, Dato' Arman. Okey, Dato' Arman. Okey. Dato' Rafiq dan YB Howard, Dr. Abah Hafiz. Banyak untuk kita unpack apa yang kita sudah sembang dalam segmen pertama tadi. Tapi saya mahu mulakan dengan apa yang Dato' Arman sebut sebentar tadi, bahawa katanya naratif pembangkang yang nakal yang mengatakan bahawa mereka khawatir jika BN kembali mendapat tampuk pimpinan dan kuasa selepas PRU 15, mereka akan mengganggu gugat kes-kes mahkamah yang dihadapi oleh pemimpin. Respon YB Howard? Saya rasa dari segi nak kacau, nak ganggu gugat proses-proses yang dah berjalan ni, saya rasa usah kita nak menghirau benda tu sekarang sebab kita nampak dia berjalan. Tetapi saya nak kembali dan kita mengintai PRU ke depan, saya nak mengimbas kembali apa yang telah berlaku dalam ketidakstabilan 2-3 tahun yang lepas ni. Okay. Ketidakstabilan yang telah berlaku dalam 2 tahun ini dengan tukarnya Perdana Menteri 2-3 kali telah menghasilkan satu kemungkinan akta pendanaan politik. Telah menghasilkan bahawasanya semua ahli parlimen sekarang dianggap sebagai sama rata dan setara dengan peruntukan yang sama dengan tak baik kerajaan maupun pembangkang. Ketidakstabilan yang telah berlaku dalam 2 tahun ini telah menghasilkan lulusnya akta anti lompat parti. Sesuatu reformasi, saya guna istilah reformasi yang kadang-kadang ada yang beralah dengan istilah reformasi ini. Reformasi ini telah disampaikan, ditampilkan, diluluskan dalam parlimen dan sekarang dinikmati oleh rakyat Malaysia akibat daripada ekoran daripada hasil daripada ketidakstabilan 2-3 tahun yang lepas ini. Jadi bagi saya, keterdesakan kadang-kala akan membawa keterbukaan. Keterbukaan yang ada kepada kita dalam landscape politik kita ini adalah hasil daripada sebenarnya ketidakstabilan. Jadi adakah ketidakstabilan semuanya jahat dan merosakkan? Tidak. YB Howard merujuk kepada kenyataan Dato' Arman dan juga UMNO mengatakan bahawa mereka mahu PRU 15 disegerakan kerana mereka tidak mahu lagi ketidakstabilan. Point taken. Jadi maksudnya adakah Pakatan Harapan dan pembangkang tidak ada kekhawatiran seperti yang dicanang-canangkan sebelum ini bahawa jika Barisan Nasional ingin PRU cepat dan mendapat kuasa mutlak pasca PRU jika mereka menang adalah untuk menyelamatkan pemimpin-pemimpin yang berdepan dengan kes mahkamah? Adakah masih lagi takut dengan itu ataupun tidak lagi? Dia senang, okey. Yang suara-suara tangan-tangan nakal lah seperti yang disebut oleh Arman tadi, atau ada faktanya, ada asasnya atau tidak. Naratif di luar sana adalah UMNO nak percepatkan sebab dia takut kalah kalau dia lambatkan. Yang lain pula termasuk tuduhan terhadap Harapan, kalau diadakan pilihan raya sekarang pula takut kalah. Okay. Jadi actually ada parti politik mana yang tak takut kalah. Okey. Itu fakta kan? Ya. Jadi saya rasa, saya pun tak tahu kenapa kita nak fokus kat takut kalah tu jahat, takut kalah tu negatif. Takut kalah tu lumrah dan fitrah. Tapi bukan takut kalah saja, takut bahawa seperti yang membangkang dakwa selama ini UMNO dikatakan akan mengganggu sistem kehakiman. Boleh saya jika menang PRU. Itu saya rasalah di mana kita ada sekarang di negara kita. Kita ada dalam satu keadaan di mana kita baru nyarih-nyarih nak kembali ke tempat yang sepatutnya ada. Di mana ekonomi mula pulih. Tetapi dari segi institusi-institusi yang ada kepada kita memang nampak ada raman tebing sikit lah. Sebab belum tentu hala lagi Perdana Menteri yang sekarang kalau dia tanding balik, dia menang pilihan raya balik, adakah dia pasti akan dilayan dengan apa yang jadi kat Johor, kita tak tahu. Tapi saya rasa yang politik saya dah muak, meluat, jenuh nak sembang labung pasal politik. Kita perlu fokus kepada apa yang kita nak bawa ke atas meja, apa yang kita nak laksanakan sebagai kerajaan. Dato' Arman. Tak kisah siapa jadi kerajaan. Saya tertarik apabila YB Howard menceritakan tentang rule of law. Yang menceritakan kita tidak mahu mengganggu-gugat sistem hakim dan sebagainya, to look forward. The politik have to reform, negara have to reform. Maknanya dasar politik dah berbeza, anti lompat parti dah ada, perdanaan politik dah ada di bawah kepimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, pemimpin UMNO. Nak maklum pemimpin UMNO yang laksanakan. Kedua, tapi kalau bukan terdesak, tak akan ada keterbukaannya, maka tak akan jadi. Bila kita cerita tentang rule of law, kita tengok apa jadi dengan UMNO.
Bila pemimpin UMNO disabitkan kesalahan, we fight through the court of law. Kita tak gugurkan kes pemimpin kita seperti mana Pakatan Harapan lakukan. Kerana kita ingin mendapatkan proses mahkamah dengan adil, seadil-adil. Apa respon Habib awak kepada itu? Kerana itu antara kritikan terbesar. Kes digugurkan oleh AG adalah kes yang digugurkan oleh AG. Sila justify atau bagi bukti yang sahih bahawa Pakatan Harapan dengan arahan kerajaan yang suruh gugurkan. Itu boleh refer balik pada Tommy Thomas. Itu tanya Tommy Thomas lah. Seperti yang saudara tanya. Rafiq tanya Tommy Thomas. Saya juga ingin Tanyalah kalau Tommy katakan Thomas. bahawa daripada katakan 15 yang didakwa oleh UMNO, okay, saya kira majoriti lebih daripada 2/3, only satu lah, yang itu pun saya tak setuju kenapa digugurkan kes Guan Eng berkaitan dengan Banglo. Saya pun tidak setuju. Saya sebut ketika mana Pakatan Harapan tegak sebagai kerajaan pun, tetapi kebanyakan daripadanya adalah berkaitan akta hasutan, berkaitan dengan benda yang bukan merugikan negara. Bukan merugikan negara, tetapi dalam keadaan sekarang yang diteruskan itu adalah benda-benda yang merugikan Dia negara, cerita sekarang termasuk tentang kalau katakan penerusan menghormati rule of law sistem tersebut. Kehakiman rule of law, dia tak kira tentang perkara lain. You must hormat sistem kehakiman negara. Dan kalau itu pun berlaku, kami, Dato' Arman, saya pribadi perlu kita tidak tingkatkan. ada masalah untuk mengatakan itu tidak salah. boleh mengatakan kes kalau orang curi 10 milo lain, curi besar lain. No, curi tetap curi, salah tetap salah. Rule of law. Sebab tu saya nak bagi tahu, you tak boleh differentiatekan. Kalau kata ada kesalahan, kalau ada kesalahan perlu dibicarakan bagi Okey. proses demokrasi. Okey, Kalau boleh saya Dato' tambahkan. Arman, Dato' Rizab, Dato' Rafiq, ya. Saya nak menambah apa yang dikatakan tadi, kerisauan apa ni rakyat sebenarnya berkenaan dengan apa soalan yang baik daripada Lokman tadi. Adakah ada jaminankah kalau sekarang ini kerajaan ditubuh kerana ada Perikatan Nasional Bersama, Barisan Nasional. Jadi selepas ini, kalau adalah kita cerita tadi keputusan Barisan Nasional mentadbir secara sendiri, adakah jaminan bahawa tidak ada campur tangan atau tidak ada permohonan pengampunan daripada Perdana Menteri sebagai contoh kepada Yang di-Pertuan Agong dan sebagainya? Dah mohon dah. Yang mohon keluarga bukan Keluarga Perdana Menteri. bukan Perdana Menteri. Nampak? Ha. Tak baik guna persepsi ni, tak baik. No. Saya nak beritahu ni. Apa pun katalah apa ni Arman nak cakap, tetapi rakyat melihat bagaimana satu perhimpunan diadakan di PWTC, berkumpul segenap pimpinan UMNO di pelbagai peringkat, menggambarkan seolah-olah keputusan yang dibuat oleh institusi kehakiman itu tidak betul atau tidak tepat, atau kezaliman berlaku kepada Datuk Seri Najib. Jadi saya sebagai bekas pemimpin UMNO, bekas Esko Pemuda UMNO Malaysia, saya pun minta maaf cakap Arman, saya rasa malu. Saya yakin sebahagian pemimpin UMNO pun rasa malu. Saya tak fikir Datuk Seri Ismail Sabri bersetuju dengan itu. Kerana Datuk Seri Ismail Sabri pun, saya fikir kalau diberi pilihan, beliau pun tak nak datang. Okey. Bagi saya habis dulu. Tetapi saya nak tambah sikit. Saya nak tambahkan sikit. Okey. Ya, Hak Dato'. untuk berkumpul, saya pun Berkumpul saya rasa tak tidak. salah untuk demo-demo yang nak Apa, berkumpul. Tak ada berkumpul. salah. Tak ada salah. Yang salah orang yang tak tahu malu, yang nak berkumpul kerana Najib. Berkumpul tidak mengapa, tetapi Kumpul tu tak salah. No, tetapi dah Ya, apa kita yang bagi berlaku ruang. dalam Kita bagi ruang tulisan. kepada Dato' Rafiq. Kita bagi Mesej yang ruang. disampaikan kepada Arman dengan rakyat. saya Bagi. tak akan kompromi dengan Bagi. sesiapa yang kata You boleh berhimpun kumpul. tu tak salah. Pasir Pinji, Berhimpun Pasir tu Pinji. tak salah. Yang tak tahu malu tu salah. Pasir Pinji, YB, Pasir Pinji, okey. Boleh habis saya habiskan. Saya Dato'. mengaku bahawa berhimpun tak salah. Ah, itu mesej yang disampaikan oleh pemimpin UMNO di PWTC itu sangat tidak boleh diterima oleh majoriti rakyat. Memperlihatkan bahawa seolah-olah bahawa Datuk Seri Najib ni dianiaya oleh 9 hakim yang membuat keputusan ke atas beliau. Okey. Jadi saya Saya bukan apa boleh jawab sebagai perkara ni. saya fikir Begitu simple saya fikir jawapan ni. sebagai bekas pemimpin UMNO, saya fikir tak semua pemimpin UMNO bersetuju dengan apa yang dibuat tu. Ya, Dan saya harap Arman dapat buat satu Tak perlu. pendirian di sini. Tak, pendirian saya akan bagi tahu pendirian saya. Adakah- Saya akan jelas, saya nak adakah bagi tahu. setuju? Saya nak bagi tahu. Arman tak Persepsi turun pun. buruk. Tak, saya nak Okey. bagi tahu. Yang Dato' Arman, okey, bagi kita diletakkan boleh UMNO kita bagi Nabi cakap dulu. Kita bagi ruang, Sekarang okey? saya jawab. Persepsi buruk yang Saya akan jawab, saya jangan hadir. persepsi buruk yang digambarkan seolah-olah institusi kehakiman membuat satu keputusan yang salah, menganiaya Datuk Seri Najib, dan dilaungkan pula bebas Najib. Boleh Ini saya lagi satu benda yang saya rasa, oh my god, apa dah jadi Okey. dengan apa bekas Dato' Arman. parti saya ni. Dato' Arman, respon 1 minit, saya mau pergi ke Dr. Tricham. Dia begitu simple. Akhir sekali sebuah parti, demokrasi dibenarkan, berhimpun dibenarkan, hak bersuara kita benarkan. Kerana UMNO selepas PRU 14 kita memberikan hak demokrasi dan bersuara kepada akar umbi.
Tetapi akhirnya keputusan rasmi parti, Saudara Rafiq, keputusan rasmi parti berpegang iaitu we still fix kepada keputusan rasmi parti, iaitu yang telah diputuskan dalam AGM UMNO, telah diputuskan dalam Majlis Tertinggi UMNO. Apa keputusannya? Keputusan pertama, kita apa saja tentang pilihan kita serah kepada top 5. Okey, itu pertama. Kita cerita institusi kehakiman tadi. Tak, kita nak bagi tahu. Jangan cerita pasal pilihan raya, fokus pada institusi kehakiman. Saya nak fokus. Okey. Sekarang ni nak bagi tahu, berhimpun dalam parti tidak salah. Tak salah, saya Menyuarakan mengaku. pandangan tak salah. Tak salah, tapi mengecam institusi kehakiman tu dengar salah. ni, adakah itu keputusan rasmi parti? Pimpinan utama, presiden ada kat situ, naib presiden ada kat Saya nak situ. tanya, Okey. adakah itu keputusan Adakah rasmi- ucapan Presiden UMNO Adakah tidak itu- mewakili UMNO? Adakah itu keputusan Tak, rasmi saya nak parti? tanya Arman, adakah ucapan Sekarang ni Presiden saya nak UMNO tanya Rafiq, boleh dianggap sebagai tidak mewakili UMNO? seorang Okey, 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 pemimpin okey. parti politik, ia masih berpegang kepada keputusan rasmi parti. Betul? Sabar. Sekarang Okey, ini okey, okey, pimpinan okey. Jangan tumbuk. tersebut Ini dah over. ianya bukan keputusan rasmi Kita parti. masih lagi, okey. Sebab ruang itu diberikan kerana apa? Untuk diberi penjelasan daripada keluarga Datuk Seri Najib bin Tun Abdul Razak, hakim beliau, kepada akal umbi UMNO yang ingin mendengar. Okey, Dato' Arman. Maknanya very simple. Okey. Itu bukan keputusan rasmi parti, Rafiq. Okey. Saya tak sebut pasal keputusan. Okey, 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 okey. Mesej yang disampaikan dalam Last Okey, kali, sebab Dato' parti Arman. politik berpegang kepada keputusan rasmi parti. Okey. Saya faham poin tu. Okey, Dr. Trisha. Akhirnya. Alhamdulillah. Sampai dah tersabut dalam mikrofon saya. Tapi tak apa, ini yang semangat debat yang kita mahukan. Dr. Trisha, keputusan berkenaan dengan kes SRC dan Datuk Seri Najib Tun Razak dan juga pergerakan oleh sesetengah ahli UMNO, bukan keputusan rasmi kata Dato' Arman, tapi gerakan oleh sesetengah ahli UMNO untuk mengampunkan Datuk Seri Najib dan sebagainya. Apa persepsi rakyat biasa terhadap kedua-dua perkembangan ini menuju ke PRU15 apabila mereka lihat apa yang mereka fikir apabila mereka melihat UMNO menuju ke PRU15 ini untuk mengundi siapa? Saya rasa seperti yang disebutkan tadi pasal rule of law dan sebagainya, dalam 2-3 minggu ni memang institusi kehakiman telah diberi prominence lah, dan memang rakyat Malaysia sangat menyokong keputusan institusi kehakiman tersebut. Dan apabila berlakunya respons daripada pihak UMNO seperti mana yang disebutkan tadi, memang itu adalah tidak diterima baik oleh rakyat Malaysia, sebab itu dianggap sebagai satu mungkin perkataan penghinaan itu adalah sangat kuat, tetapi memang sebagai penghinaan lah terhadap keputusan yang telah dibuat dan dilaksanakan oleh institusi kehakiman. Okey, kita nak kembali back on track kepada PRU15. Dr. Abu Hafiz, kita nak bercakap dan beralih fokus kepada apa yang boleh ditawarkan oleh setiap parti kepada pengundi. Saya mahu mula dengan Parti Perjuangan Tanah Air, GTA lah secara keseluruhannya. Diterajui oleh negarawan, ya betul, tapi negarawan yang hampir usia seabad, yang saya melihat membawa mesej-mesej yang sama seperti sejak beberapa tahun lepas, perspektif yang sama dan sebagainya. Apa tawaran segar Pejuang dan GTA kepada pengundi, khasnya pengundi muda, kerana kita ada pengundi muda yang cukup ramai, 18 kali ini. Bagaimana GTA stand out khasnya dalam kelompok ini jika ia membawa produk-produk yang lama saja? GTA ataupun Pejuang itu sendiri tidak apologetik untuk menyatakan bahawa kami memang parti berasaskan kaum dan agama, iaitu Melayu dan juga Islam. Dan kalau disebutkan tentang seorang tokoh yang lama, negarawan yang lama, saya boleh katakan bahawa saya percaya secara peribadi bahawa sebuah kepimpinan itu tidak hanya boleh keseluruhannya orang tua dan juga keseluruhannya orang muda. Ia perlu kesepaduan kedua-duanya dengan semangat dan juga wisdom daripada orang yang lebih senior dan juga semangat orang-orang yang muda. Dalam waktu yang sama adalah kami ingin menjadi satu alternatif bagi orang-orang Melayu. Yang mana saya sebutkan tadi, asalnya adalah kebanyakan orang Melayu masih tidak turun dan juga masih tidak mengundi untuk merubah nasib mereka sendiri. Dan ianya kelemahan dan semua daripada sistem itu sendiri. Termasuklah apabila kita lihat kritikan-kritikan ataupun jualan idea yang dibuat oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad itu adalah benda yang sama. Saya setuju, kerana Melayu masih lagi tidak berubah. Kalau sebagai contoh, kita mahukan orang-orang muda yang baru. Kita ada satu masalah yang besar. Saya lihat banyak rakan-rakan kami, orang muda yang boleh untuk bertanding. Kalau kita kata dia nak masuk partisipasi dalam politik kepartian itu sendiri, semua orang boleh. Tetapi yang boleh merubah dan boleh memberikan undi dalam polisi dan dasar itu adalah mereka yang berada di Dewan Rakyat.
Dewan Rakyat. Untuk mereka bertanding, untuk kita dapatkan orang-orang muda ini tidak mudah. Sebab mereka baru bina keluarga, kadang-kadang pekerjaan mereka di sektor kerajaan ataupun di sektor swasta sebagai contoh, mereka terpaksa letak jawatan. Dan kalau nak letak jawatan dan kemudian bertanding, mereka bukan ada financial backup yang begitu kuat. Dan kita tahu politik dalam negara ini, terutamanya dalam pilihan raya, memerlukan kos yang cukup besar. Kos yang diiklankan oleh SPR itu, ialah nampaklah berapa puluh ribu saja. Tetapi yang di belakang itu cukup besar. Dan itu masih lagi sangat dominan di dalam masyarakat Melayu seterusnya. Dan ini yang saya pernah sebutkan secara terbuka sebelum daripada ini. Untuk peraturan, saya tak pasti sama ada itu sebahagian daripada yang memerlukan pindaan perlembagaan, undang-undang ataupun akta, ataupun ia sekadar di dalam peraturan JPA untuk membenarkan mereka prior to the election, 2 bulan 3 bulan cuti tanpa gaji, dan mereka boleh bertanding. Sekiranya menang dan mereka kena letak jawatan, sekiranya tidak menang, mereka boleh untuk teruskan pekerjaan, kerana di situ akan menambahkan lagi orang-orang muda untuk masuk dan berpartisipasi dalam politik pilihan raya. Kerana kalau dengan keadaan sekarang, tanyalah kepada mereka yang umur awal 30-an, yang bukan datang daripada family yang kaya ataupun yang memang ada bisnes, yang banyak terikat kepada agensi-agensi ini, mereka takkan berfikir untuk masuk pilihan raya. Dan sekadar untuk menjadi politician dalam political party, itu tidak akan merubah apa-apa di dalam kerajaan. Tetapi saya nak lihat balik apa yang saudara nyatakan. Di Melaka, kita dah buat satu testing ground untuk Parti Barisan Nasional dan calon-calon muda kita menang. Di Johor, calon-calon muda kita menang. Jadi menunjukkan UMNO telah mulakan political reform daripada segi memberi kepercayaan kepada anak muda untuk partisipasi dalam membuat dasar dan mereka yang ada di situ juga, alhamdulillah, mungkin kerana mereka ada independensi di dalam kewangan, dalam kerjaya dan yang lain. Yang itu saya tak boleh nak nafikan bahawa itu mungkin satu sudut yang baik dalam kritikan-kritikan kita terhadap UMNO sebagai sebuah parti yang, ya, kalau tanya pada saya, yang rosak. Dr. Trisha, okey, berkenaan dengan keputusan PRN ini, UMNO sering mencanangkan bahawa mereka menang hampir semua PRN dan PRK. Itu menjadi petanda baik untuk PRU. Parti Pembangkang juga sering mengatakan bahawa sokongan terhadap UMNO dalam PRN sebelum ini sebenarnya tidak berubah, tapi mereka menang kerana kehadiran pengundi yang rendah. Respon Dr. Trisha? Ya, memang saya rasa walaupun UMNO ada keputusan yang baik dalam PRN kebelakangan ini, sebenarnya itu tidak boleh dianggap sebagai keputusan yang mungkin akan berlangsung lagi pada masa akan dicerminkan depan. di peringkat nasional. Dicerminkan pada masa depan. Antara sebabnya ialah salah satu daripadanya ialah PRN ini ada pengundi yang tidak akan balik untuk mengundi. So I think we cannot use that as an example. Tetapi saya nak balik kepada satu perkara yang tadi YB sini sebut, ialah semua parti politik takut kalah. Semua parti takut kalah, and that is why ini ada cerita pasal PRU yang kita semua bercerita tentang sekarang. So kes-kes seperti SRC, 1MDB dan termasuk kes di Sarawak yang hybrid solar ni, semua kes ni adalah melibatkan pendanaan politik sebenarnya. So setiap parti, kami faham parti-parti politik memerlukan dana untuk berfungsi, untuk membayar pegawai mereka, untuk membayar kempen, pejabat dan sebagainya. So itu kami dah menerima, itu adalah diperlukan. Tetapi saya rasa itu adalah sebabnya akta pendanaan politik yang kami nak bangkitkan, yang kami nak mengadakan, dan Minister Law Minister Datuk Seri Wan Junaidi pun telah menyatakan bahawa beliau akan tiba di Parlimen Oktober ini. But my point is, dalam pendanaan politik mesti adanya pendanaan awam. Pendanaan awam itu adalah di mana kerajaan sendiri akan membiayai parti politik berdasarkan peratusan undi yang telah berjaya diperolehi. Betul. Okay. So itu adalah salah satu cara di mana parti politik yang kalah tidak akan 100% kalah dan pemenang tidak akan 100% menang. Ini juga dicerminkan dalam titah yang Tuan Agong. Tapi itu telah dilaksanakan di bawah kerajaan keluarga Malaysia. Belum. Dia macam ni. Apabila cerita tentang dana kepada ahli parlimen, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengambil pendekatan jangan menghukum rakyat. Walaupun ahli parlimen tersebut bukan daripada parti kerajaan. Dan hari ini kalau kita tengok bajet yang diberikan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, pertama kali dalam sejarah negara kita, beliau memberikan dana kepada parti lawan juga
untuk mentadbir dan juga pendanaan Kalau kepada- BM kalau BM menang besar dan juga BM mentadbir secara sendiri, boleh tak diteruskan ni? Kita nak cakap yang sekarang yang berlaku. Afiq, Apa yang Marwan, berlaku? kita perlu ada pembetulan. Melainkan apa yang bakal diumumkan ada, apa yang bagi saya ditakrifkan sebagai pendanaan awam seperti yang disebut oleh Trisha tadi adalah secara institusi diberikan kepada parti. Tetapi peruntukan yang diberi kepada wakil rakyat Itu berbeza. adalah atas Itu lain, itu dasar lain. demo Itu ni berbeza. dipilih oleh rakyat menjadi wakil rakyat. Okey. Itu lain. Saya rasa Itu ini lain. sudah Perlu establish. diperbetulkan. Ini sudah establish Habib Hawat. Terima kasih semua. Kita berhenti rehat buat kali terakhir. Kita kembali dengan segmen terakhir. Selepas ni saya nak tanya kepada semua. Siapa calon Perdana Menteri mereka dan mengapa? Termasuk saya akan tanya kepada Dr. Trisha, siapa pada pendapat dia neutral adalah calon Perdana Menteri yang paling efektif. Dan jika seperti yang ramai jangka, kita tidak akan ada satu majoriti yang mutlak untuk satu-satu gagasan. Setiap daripada satu mereka ini, mereka sanggup bekerjasama dengan siapa untuk membentuk kerajaan. Itu selepas ini. Dialog Partisan, fokus kita hari ini adalah PR15, adakah patut ia disegerakan atau tidak? Kita tak tinggal banyak masa, saya mau terus saja kepada pusingan akhir. Sebelum kita bincang mengenai calon PM dan sanggup bekerjasama dengan siapa pasca PRU jika kita tak ada majoriti, kita pick up what we left off sikit Dato' Arman secara ringkas sebentar tadi. Kita cakap berkenaan dengan banyak inisiatif-inisiatif bipartisan, reformasi yang kita sudah ambil Akta Anti Lompat Parti, pendanaan politik dalam jalanan dan peruntukan yang sama rata untuk semua YB kerajaan atau pembangkang. Soalan Datuk Rafiq tadi menarik. Jika BN kembali mempunyai kuasa mutlak selepas PR15 tanpa perlu bergabung dengan sesiapa, adakah semua inisiatif reformasi ini akan diteruskan? Bagi mandat kepada kami akan buktikan. Jadi jawapannya adalah ya. Bagi mandat kepada kami. Ya atau tidak? Ya sekarang ni very simple. Kalau kata kita Tak berani tidak nak berikan cakap ya mandat, pun. beri mandat kepada Kerajaan Barisan Nasional untuk kembali menjadi kerajaan yang stable, untuk menjadi kerajaan dominan, kita akan laksanakan reform. Hari ini kita dah buktikan the political reform kita dah buat. Daripada segi anti lompat parti dan sebagainya kita dah buat. Okey. Jadi sekarang ni bagi saya Itu kepada adalah rakyat, hasil Dibuat daripada rakyat rakyat dalam keadaan Baik, politik. kepada Hasil rakyat daripada sekarang MOU. is very simple. Tak ada MOU, Saya kamu takkan buat pun. minta kepada rakyat Malaysia untuk berikan mandat kepada Barisan Okay, tak apa. Nasional. Ia Untuk lahir kita daripada buktikan. keterdesakan itu mungkin. Tapi itu in the past. Kita fokus pada future dan kita harap ia akan diteruskan oleh sesiapa saja yang berkuasa selepas ini dalam unity government maupun government solitary. Okey, balik pada pusingan seterusnya, saya akan tanya setiap satu. Alang-alang saya tanya pada Dato' Arman. Kita tanya dulu daripada ujung dan Boleh? lagi cantik. Sebab saya rasa jawapan Jahat. jawapan yang lain-lain ini mungkin straightforward. Jawapan Dato' Arman mungkin sedikit tricky. Jadi berkenaan dengan calon Perdana Menteri. Tapi tak apa, kita mulakan dengan YB Howard. Calon Perdana Menteri Pakatan Harapan sudah tentu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Betul? Saya ingatlah straightforward. Saya tak pasti. Very straightforward. Keputusan yang telah dibuat oleh Majlis Presiden dan juga Pakatan Harapan adalah untuk terus mengangkat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri Pakatan Harapan. Itu memang Okey. tak ada apa yang tak betul, tak ada apa-apa. Itu kita kekal dengan itu. Soalan susulan kepada semua. Selepas calon PM, mengapa calon PM itu cukup untuk mengumpul keyakinan dan meningkatkan keyakinan pengundi untuk mengundi PH? Itu yang saya nak kata. Calon Perdana Menteri sebagai agenda tunggal tidak akan cukup untuk dapat sokongan daripada sesiapa termasuk saya. Jadi bagi saya, soalan yang lebih luas yang perlu dijawabkan oleh semua anggota politik, anggota yang tak kisahlah yang nak masuk politik dalam gelanggang atau nak menjadi aktivis ke, saya nak tanya, siapa yang dapat garanti semua reformasi yang telah dihasilkan daripada ketidakstabilan sebelum ni boleh kekalkan? Okey. Soalan pertama, kalau TIT, saya sokong. Kedua, pendanaan politik. Agenda pendanaan politik kalau kita selesai dalam penggai ni, habis, bagus, mantap. Tapi ia perlu diteruskan kerana di akta. Kalau tidak akta pun, kalau apa yang ada kita sekarang, maksudnya akta itu kena dibentang dalam parlimen yang seterusnya, itu kalau dia buat, kita take. Semua Saya setuju. semua secara ringkas. Dr. Abu Hafiz, calon Perdana Menteri GTA dan mengapa individu itu cukup untuk menarik keyakinan pengundi? Okey, pertama GTA tidak akan menamakan Perdana Menteri dalam itu yang disebutkan diumumkan oleh pengerusi GTA.
sekiranya memenuhi jawapan ataupun soalan tersebut, saya akan kata sudah tentu yang paling senior itu adalah Tun Dr. Mahathir. Tapi adakah itu menampakkan ketidakyakinan GTA dalam menuju ke PRU 15 ini kerana mereka tidak namakan calon PM pun? Perkara itu yang akan menyebabkan perbalahan itu dipersetujui, dan di dalam GTA sendiri kita rasa adalah untuk memberikan keyakinan kepada rakyat dan mereka mengundi, dan kita akan lihat selepas daripada itu. Okey, Datuk Rafiq secara ringkas. Calon Perikatan Nasional. Semalam kita ada mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu. Okey. Dan dalam Majlis Tinggi Bersatu kita setuju sebulat suara menamakan yang berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin. Okey. Dan hari ini malam ni ada satu Majlis Tertinggi Perikatan Nasional. So cadangan ini akan dibawa ke Majlis Tertinggi Perikatan Nasional dan keputusannya kita akan tahu selepas ni lah. Mengapa? Tapi secara pandangan saya sebagai pimpinan dalam Perikatan Nasional, secara peribadi saya melihat bahawa kita tidak ada calon yang lebih tepat melainkan Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, kerana ketika beliau mengemudi negara kita, walaupun 18 bulan kita turun ke akar umbi, ramai yang beritahu bahawa kerajaan Perikatan Nasional adalah kerajaan yang prihatin rakyat. Okey. Kita ada lebih 8 pakej rangsangan ekonomi nilainya lebih 500 bilion yang telah pun memberi kelegaan, membantu rakyat ketika pandemik. Itu antara kekuatan kerajaan Perikatan Nasional yang sinonim dengan prihatin rakyat. Okey, Datuk Arman, adakah Datuk Sri Ismail Sabri akan menjadi calon Konsisten, PM? itu adalah keputusan rasmi Parti UMNO, iaitu Datuk Sri Ismail Sabri adalah calon Perdana Menteri daripada Barisan Apa Nasional. jawapan kepada kritikan mengatakan Datuk Seri Muhammad Hassan diberi laluan oleh YBKJ dan sebagainya? Itu mungkin satu proses untuk meletakkan dalam Tok Mat. dalam UMNO ni kena faham. Asas semua parti pun kena faham. Tok Mat merupakan timbalan presiden. Sebelum ini dia bertanding DUN kerana beliau bekas menteri besar. Dan hari ini apabila beliau menjadi timbalan presiden, beliau sudah pasti ingin bertanding kerusi Parlimen Rembau tempat beliau sebagai ketua UMNO bahagian. Jadi bukan untuk meletakkan Datuk Seri Muhammad Hassan sebagai calon Perdana Menteri. Tindakan Khairi Jamaluddin menunjukkan pemimpin UMNO ni berjiwa besar, a party man. Bila parti tak berikan laluan anda menjadi calon, kita serahkan kepada keputusan parti. Jadi Datuk Seri Ismail Sabri bukan Tok Mat. Masih konsisten. Okey. Sebab sehingga hari ini keputusan rasmi parti masih mengangkat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai calon Perdana Menteri. Baik, Dr. Konsisten. Trisha, calon Perdana Menteri yang mempunyai tarikan dari segi aura dan dari segi polisi dan rekod dan potensi daripada kalangan 4 ni atau yang di luar sana? Mungkin pada masa depan seorang wanita lah yang mungkin boleh menjadi Ini Perdana jawapan Menteri. saya. Tapi so pihak kami adalah neutral, so saya tidak akan menyatakan sesiapa namanya. Tetapi Perdana Menteri saya rasa mesti ada sekurang-kurangnya lah tiga ini. Satu ialah Perdana Menteri yang berintegriti. Dah ada dah. Maksudnya rasuah, kes-kes dan sebagainya tidak akan diterima di kalangan rakyat lagi. Itu adalah satu berintegriti ya. Kedua ialah seseorang yang boleh berunding. Sekarang ni ialah suasana dan jangan bagi situasi tekanan kat dia. politik Jangan bagi adalah, tekanan kat tiada lagi parti dominan di negara kita. Kita sudah menerima hakikat Yang tersebut. Berunding, mungkin ada MOU yang baru, mungkin ada hang parlimen, mungkin akan Okey. ada situasi. Yang ketiganya ialah seorang yang berkepimpinan yang boleh mengatasi segala cabaran yang sebenarnya negara kita akan menghadapi. Cabaran ekonomi, ada kesan akibat daripada perang Rusia, Ukraine dan sebagainya. Ada banyak cabaran yang negara kita akan menghadapi dan seorang yang berasaskan dasar. So beyond personality, tetapi seseorang yang menghormati proses dasar, yang boleh membuat debat. Saya setuju. Okey, Datuk Tentang Arman dasar. yakin di Saya situ. setuju. Okey, Saya Datuk Arman setuju yakin. dengan calon Perdana Menteri yang telah Trisha ucapkan. Datuk Berunding bukan sebab terdesak. Tak. Datuk Arman yakin, Prinsip semua itu- mesti yakin tapi rakyat akan menentukan. Ya, prinsip Okey. itu saya setuju. Prinsip. Saya kata prinsip. Okey, bagus kalau setuju. Prinsip itu penting. Integriti, boleh berunding, yang melaksanakan dasar. Ini calon Perdana Menteri yang perlu ada. Okey, pusingan Calon akhir. Perdana Menteri kini. Satu soalan untuk semua juga secara ringkas. Kita ada 5 minit saja lagi. Hang parlimen jika ia berlaku dan mungkin ada kemungkinan tinggi ia akan berlaku, PH sanggup bekerjasama dengan siapa untuk membentuk kerajaan YB Howard? Bagi saya soalan itu tak penting. Yang penting siapa akan mengangkat care ekonomi sebagai dasar utama, sebab negara kita telah mula menjadi negara menua dan akan ada lebih ramai orang yang perlu penjaga. Adakah orang, pemimpin, parti atau kerajaan yang bakal dibentuk itu akan mengangkat itu sebagai Okey. dasar utama? Satu. Okey.
keduanya, kita tahu perubahan iklim telah menjadi sesuatu yang kita tak boleh lari. Hari-hari kita menerima dan merasakan tempias daripada perubahan iklim. Rumah runtuh lah, pokok tumbang yang meruntuhkan rumah lah. Rumah perlukan insurans, rumah perlukan perlindungan, rumah perlukan, orang perlu perumahan. Kalau rumah tu tak ada lindung macam mana pun, kerajaan mana yang boleh menjamin pampasan sekiranya rumah tak ada, rumah sekiranya belum runtuh, pampasan kepada setiap rumah akibat daripada perubahan iklim ataupun perumahan kepada golongan yang paling dibutakan daripada dasar perumahan negara. Kalau UMNO dan BN boleh menjamin semua ini, DAP dan PH sanggup kerjasama dengan UMNO dan BN Sudah untuk tentu kerajaan? dia membuka pintu untuk perundingan. Apa yang Trisha sebut, perundingan Itu tidak hipokrasi di situ kerana menggelar ada parti perasuah dan sebagainya. Kalau demo tak ada majoriti, kalau kami tak ada majoriti, kalau demo sebelah sana pun tak ada majoriti, kita bincang. Kita perlu bincang sebab itulah pilihan rakyat. Okey. Rakyat dah buat keputusan, kesudahannya tak ada orang ada majoriti, itu ada perintah dari rakyat untuk kita berunding. Okey, Dr. Abu Hafiz, seperti yang kita bincang sebentar tadi, GTA ni seolah-olah checkmate kerana PN susah nak kerjasama, BN, PH dan sebagainya, muda juga sudah diambil atau bakal diambil masuk dalam PH. Dalam senario itu, pejuang sanggup kerjasama dengan siapa There is untuk no mencukupkan kerusi? impossibility di dalam, there is no impossibility dalam dinamika politik. Okay? Dan keadaan kalau terdesak sebegitu, kita untuk duduk dan melihat, tetapi kita melihat mana yang paling dekat dengan prinsip kami. Tapi kalau disuruh buat pilihan secara mutlak dan tuntas itu perkara berbeza. Tapi kalau dalam keadaan ini kita akan lihat yang mana akhafud dararain, yang lebih mudarat, yang lebih ringan untuk pembentukan kerajaan ketika itu. Datuk Rafiq? Saya sependapat dengan Howard, kita tak boleh nak menafikan keputusan rakyat. Kalau keputusan rakyat menentukan bahawa tidak ada parti yang boleh membentuk kerajaan, kita kena duduk berunding. Dan sudah tentu rundingan itu memerlukan satu persetujuan kepada prinsip-prinsip yang akan dipegang oleh kerajaan selepas pembentukan kerajaan nanti. Dia bukan saja rundingan untuk menentukan calon Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri atau menteri, tetapi jauh lebih penting adalah penambahbaikan yang dibuat oleh kerajaan pada masa yang selepas PRU 15. Jadi Datuk Arman, tidak mustahil lah UMNO akan bekerjasama dengan DAP? Saya nak maklum, saya bersetuju dengan semua panel. Sebab keadaan politik hari ini begitu dinamik dan progresif. We are going forward. Benda utama yang perlu kita fikirkan adalah kepentingan rakyat dan kestabilan politik tanah air. Jadi no UNWA do DAP itu tidak mutlak? Sekarang ni bagi saya, rundingan perlu dijalankan. Sebab itu keputusan UMNO bukan retorik. Kita kata, we go solo tetapi pintu rundingan dibuka. Okey. Termasuk untuk Anwar Ibrahim dan DAP? Tak ada masalah, kita bincang. Okey. Dan saya beritahu secara terbuka, kita boleh So berbincang. kena buat AGM balik lah, pindah balik perlembagaan, Sekarang saya nak bagi tahu. pindah balik keputusan. Saya nak bagi tahu hari ini, kita nak bagi tahu, kita menyatakan kita akan pergi solo ke PRU 15. Tetapi pintu rundingan dibuka untuk memastikan berjaya menubuhkan kerajaan, Saudara Rafiq. Okey. Tidak perlu nak fikir-fikir Kena benda-benda pindah tu. AGM tu boleh? Kerana Keputusan hari ini, AGM tu keputusan AGM itu tertaluk. kena pindah lah kan? Tak perlu pindah. Tak perlu pindah. Kita perlu buat episod kedua Datuk Rafiq dengan Datuk Arman sahajalah saya rasa. Datuk Rafiq. Okey. Kita kawan baik saya Okey, rasa. tahu tak apa. Dr. Trisha, secara ringkas. Secara ringkas, kalau ada unity government seperti kita lihat sejak 2-3 tahun yang lepas, ada banyak ideologi dan juga prioriti yang berbeza dan malah bercanggah bagaimana kita ingin mencapai itu, tapi masih lagi ada kestabilan. Okey, pertama, saya rasa setiap parti ada task mereka sendiri di mana mereka kena convince penyokong-penyokong mereka bahawa perundingan itu adalah satu proses yang baik. Okey. Dan keduanya, apakah hasil perundingan tersebut? Maksudnya, apakah hasil itu can it be a good outcome? So, memastikan bahawa mungkin MOU baru dan post election coalition, which is normal by the way ya, di negara lain, di United Kingdom, di negara Jerman, itu adalah peristiwa yang biasa, akan menghasilkan sesuatu reformasi institusi dan sebagainya yang baik, dan mungkin apabila mereka membuat sebegitu, penyokong-penyokong juga akan menerima. Okey. Soalan terakhir. Siapa di sini yang akan bertanding kerusi parlimen dalam PRU 15? Tak ada siapa boleh. Semua tak akan bertanding? Selagi tak ada watikah, kita tak berani nak. Semua terbuka untuk bertanding? Keputusan Luqman punya soalan, siapa akan tanding kursi parlimen?
bukan siapa akan bertanding. Kalau siapa akan bertanding, aku angkat tangan lah. Tapi bertanding kursi parlimen tak boleh nak jawab. Yelah, sebab kita tahu dah. Adun dah sudah ada di sini. Tapi kursi parlimen, Tak boleh nak jawab. siapa mahu bertanding kursi parlimen? Saya nak bagi tahu. Asyik Datuk Ahmad dah habis masa dah. Tak, saya nak bagi tahu senang je. Saya senator. Kan? Takkan Tak saya mustahil, tak nak mustahil. korbankan kursi senator untuk orang kata kita ni gila jawatan. Jadi saya habiskan penggal saya, PRU16 saya akan bertanding di parlimen. Cik. Respon saya sangat senang. Kun fayakun wa makaru wa makaru wa wallahu khairul makirin. Ini sayang awak ni. Terima kasih. Sebelum tu, Ustaz Howard. selamat ulang tahun ke-15 Zawan. Terima kasih semua. Terima kasih YB Howard Lee, Adun Pasir Pinji, Ahli Jawatan Kuasa Tertinggi Pusat DAP, Datuk Muhammad Rafiq Naizam Muhyiddin, Naib Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Dr. Trisha Yeoh, CEO Ideas Malaysia, Dr. Abu Hafiz Salihuddin, Ketua Pejuang Muda Malaysia, dan Datuk Arman Azhar Abu Hanifah, Senator Dewan Negara, dan Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, dan juga co-host saya untuk parti saya ni. Main-main je. Astro ada kerja kosong. Nanti kita bincang lepas ni ya. Terima kasih kepada anda yang menonton. Belum order, Kita jumpa lagi dalam episod seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum dan salam hormat.